Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Taska Brilliance Kit. Hari ini saya akan menerangkan dan menjelaskan berkenaan dengan perancangan dan pembangunan penubuhan untuk Taska. Baiklah, pengurusan Taska. Pengurusan Taska mengikut Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 iaitu Seksyen 2 mentakriffkan pengurusan Taska sebagaimana premis yang menerima 4 orang atau lebih kanak-kanak di bawah umur 4 tahun, lebih dari satu isi rumah untuk dijaga dengan upah. Untuk langkah-langkah penubuhan Taska, Jabatan Kebajikan Masyarakat bertindak sebagai final agensi bagi pengeluaran perakuan pendaftaran Taska. Hal ini kerana Jabatan Kebajikan Masyarakat akan menjaga hak asasi dan perlindungan ke atas kanak-kanak. Langkah-langkah penubuhan Taska yang pertama adalah pihak Taska hendaklah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia iaitu SSM atau Pendaftaran Pertubuhan iaitu ROS. Yang kedua, pengusaha Taska mestilah memenuhi standard minimum Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang ketiga, Taska juga perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agensi teknikal seperti berikut. Yang pertama, pihak berkuasa tempatan. Yang kedua, Jabatan Bomba dan Penyelamat. Yang ketiga, Jabatan Kesihatan. Dan yang keempat, Jabatan Tanah dan Survey yang hanya ada di Sarawak. Untuk pihak berkuasa tempatan ini, mereka hanya bertindak sebagai untuk memeriksa keluasan tapak, memeriksa sama ada sesuai ataupun tidak untuk menjalankan aktiviti pengurusan Taska di situ. Untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat pula, mereka akan memastikan sama ada kawasan tersebut selamat ataupun tidak. Untuk Jabatan Kesihatan, mereka akan memastikan atau memeriksa bagi setiap bulan untuk kanak-kanak dan guru bagi kesihatan mereka lah. Untuk yang keempat adalah Jabatan Tanah dan Survey ni pun bertindak seakan sama seperti berkuasa tempatan yang hanya memeriksa keluasan tapak, lepas tu sama ada sesuai ataupun tidak mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh mereka lah. Baiklah, untuk standard minimum JKM, nisbah pengasuh dengan kanak-kanak hendaklah mencukupi seperti jadual yang berikut. Baiklah, jadual berikut menunjukkan umur kanak-kanak yang berusia bayi hingga 1 tahun bernisbah 1:3 dan untuk yang kanak-kanak berkeperluan khas adalah 2:3. Bagi kanak-kanak berusia 1 hingga 3 tahun, nisbahnya adalah 1:5 dan kanak-kanak berkeperluan khas nisbahnya adalah 2:5. Untuk kanak-kanak yang berusia 3 hingga 4 tahun, nisbahnya adalah 1:10 dan untuk kanak-kanak yang berkeperluan khas adalah 3:10. Baiklah, standard kedua pula adalah pengusaha hendaklah hadir dan lulus kursus asas asuhan kanak-kanak iaitu KAKK atau kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak permata iaitu KAP yang diiktiraf oleh JKM. Untuk pengasuh hendaklah hadir dan lulus KAAK atau KAP atau lulus KAP dalam tempoh masa 12 bulan bekerja. Yang keempat adalah mematuhi nisbah kanak-kanak dengan ruang lantai iaitu 2.5 meter persegi bagi seorang kanak-kanak di Taska rumah atau 3.0 meter persegi bagi seorang kanak-kanak di Taska institusi, tempat kerja dan komuniti. Yang kelima, menyedia dan mempamerkan jadual menu makanan yang seimbang dan jadual aktiviti harian mengikut peringkat umur kanak-kanak. Yang keenam pula, pengasuh merupakan warga negara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas. Yang ketujuh, Taska mempunyai kemudahan peralatan dan perabot yang sesuai, selamat dan mencukupi bagi keperluan kanak-kanak. Yang ke-8 pula, menjaga kebersihan dan keselamatan di dalam dan di luar permis Taska. Baiklah, untuk faedah bagi Taska yang mempunyai permit lesen yang sah. Baiklah, yang pertama, memberi keyakinan yang lebih kepada ibu bapa. Bila sesebuah Taska ni mempunyai permit lesen yang sah, ia akan memberikan impak yang positif kepada Taska tersebut kerana akan memberikan keyakinan yang lebih kepada ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke Taska tersebut. Baiklah, yang kedua, dapat dipantau oleh kerajaan atau JKM. Baiklah, Taska tersebut akan dapat dipantau dan perlindungan ke atas kanak-kanak juga akan terjamin. Yang ketiga adalah dapat menjaga hak asasi kanak-kanak. Bila dipantau oleh JKM, maka hak asasi kanak-kanak juga akan dijaga dan perlindungan ke atas kanak-kanak juga akan dijaga.
Jika sesebuah taska itu melanggar ataupun tidak mengikuti syarat-syarat JKM, maka boleh dikenakan tindakan dan compound. Okey, untuk yang seterusnya adalah taska akan terus bertahan dengan keyakinan pelanggan. Bila taska tersebut mempunyai permit lesen yang sah, maka taska tersebut akan mampu bertahan dan sekaligus memberikan suntikan semangatlah kepada pengusaha untuk terus majukan taska mereka lah. Yang seterusnya adalah hak asasi pekerja juga akan dapat dijaga. Bila dapat dijaga hak asasi kanak-kanak, maka hak asasi pekerja juga akan dapat dijaga. Jika hak asasi pekerja ini tidak jaga, maka pengusaha akan dikenakan tindakan ataupun compound oleh pihak-pihak yang berkaitan lah. Yang seterusnya adalah strategi dalam membuka taska yang berkualiti ataupun menjadikan taska itu sebuah taska yang berkualiti lah. Yang pertama, mencari dan membuka di tempat atau kawasan yang strategik seperti kawasan-kawasan perumahan yang mementingkan kanak-kanak untuk berada di taska tersebut. Okey, di kawasan-kawasan bandar contohnya, kerana di kawasan-kawasan bandar ibu bapa banyak bekerja dan tidak ada masa untuk menjaga kanak-kanak, dan mereka akan mencari tempat yang sesuai untuk anak-anak mereka diberikan perlindungan yang sementara mereka bekerja lah. Okey, yang kedua, mempunyai sistem kewangan yang teratur. Setiap taska yang inginkan kualiti yang bagus mestilah mempunyai sistem kewangan yang teratur dan sistematik. Bila sistem kewangan ini teratur, maka taska ini akan dapat bertahan dengan lebih lama lagi. Baiklah, yang ketiga, mempunyai sistem keselamatan yang berkesan. Setiap taska yang menuju ke arah kualiti, menuju ke arah yang bagus, mestilah mempunyai sistem keselamatan yang bagus lah. Okey, untuk memberikan perlindungan kepada kanak-kanak, memberikan servis yang terbaik kepada kanak-kanak, supaya kanak-kanak yang berada di dalam taska tersebut akan berada dalam keadaan yang selamat dan mereka juga akan selesa bila berada di kawasan taska tersebut. Yang terakhir adalah memiliki tenaga pengajar yang berkualiti. Okey, setiap taska mestilah mempunyai tenaga pengajar yang berkualiti seperti JKM, seperti bantuan JKM tadi mengatakan perlu mempunyai kursus KAP selama 12 bulan. Okey. Setiap tenaga pengajar juga mestilah daripada yang mempunyai kelulusan ataupun kursus-kursus yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Baiklah, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.